TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani harap anda semua sihat, belaka, jaga diri di rumah, sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey? Alright, untuk subjek hari ini kita akan belajar satu subjek yang sangat penting untuk kita kuasai, merupakan bahasa ibunda kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar subjek bahasa Melayu. Kalau nak tahu apa yang akan kita fokuskan hari ini, kita nak tengok dululah profil guru kita hari ini. Jom kita saksikan. Sampai jaya, jaya dengan usaha. Itu dia permata kata yang dipilih oleh cikgu jemputan kita hari ini, Cikgu Rohaiza. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Wani. Awak apa khabar? Saya sihat Alhamdulillah. Macam ni lah rupa dia Cikgu. Cantik kejadiannya tu. Cikgu pun cantik juga, serba merah hari ini. Kita nak ucapkan selamat datang ke studio Road to Success SPM 2021. Dan Cikgu mungkin Cikgu boleh memberi sedikit ringkasan mengenai apa subjek, kita tahulah bahasa Melayu, tapi apa fokus kita hari ini Cikgu? Baiklah Wani, sebenarnya saya dah sediakan 2 rangkap pantun untuk menerangkan tentang apakah fokus pengajaran saya pada hari ini. Wani dengar ya? Boleh Cikgu, silakan. Tapi kena buat kertas. Boleh, tak ada masalah Cikgu. Awal bismillah bermula acara, disusun gambar penambah aktiviti, berkongsi ilmu, wadah bicara, tema 5, memacu produktiviti. Itu tema dalam buku teks. Baik, saya tambah lagi 1 rangkap. Boleh. Berkongsi ilmu, wadah bicara, tema 5, memacu produktiviti. Dikaitkan pula petikan sastra, teknik menjawab, kita berkongsi. Itu dia. Special hari ini kita punya ringkasan ni diberikan oleh Cikgu Rohaiza. Okey, kita dah tahu dah apa yang kita akan belajar, tapi sebelum kita teruskan, Wani nak ajak Cikgu untuk kita sama-sama pergi ke meja istimewa Cikgu di sini. Baik. Kerana apa? Kita akan membuat sanitasi. Wani akan minta Cikgu untuk pakai hand sanitizer ni untuk kita sama-sama ambil langkah berjaga-jaga sepanjang program ini Cikgu. Okey. Sanitize pun dah pakai dan pelitup muka kita akan pakai sepanjang program ini juga ya Cikgu. Untuk keselamatan. Betul. Sekarang kita nak perkenalkan para pelajar yang akan bersama-sama dengan kita selama 1 jam ini dari 3 buah sekolah yang berbeza. Jom kita persilakan pelajar dari SMK Puchong Perdana, SMK Damansara Jaya dan SK Bandar Utama Damansara 3. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Okey, boleh unmute mic tu. Cakap hai. Hai. Semua sihat dia, Alhamdulillah. Ini dia. Pelajar, kita ada 4 orang pelajar dari sekolah Cikgu. Dan 2 lagi pelajar dari sekolah yang berbeza. Jadi sekarang ini kita nak minta mereka perkenalkan diri mereka dan juga bagi tahu dari sekolah mana. Jom kita nak mulakan dengan Nurul Alia. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Alia Haifah daripada Sekolah Menengah Sekolah Kebangsaan Menengah Puchong Perdana. Okey, seterusnya kita nak minta Haziq. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari Sekolah SMK Puchong Perdana. Saya Haziq Aiman. Okey, faham Haziq. Nervous tu ada. Okey, seterusnya kita nak minta Rushaidi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rushaidi Azri. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana. Baik, dan akhir sekali dari Sekolah Puchong Perdana kita minta Emeline. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Emeline Kisina Kirana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana. Alright, jom kita nak tanya Syangkaran. Selamat sejahtera. Saya Syangkaran Sarawadan dan saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Jaya.
Okey, dan akhir sekali kita ada Ong. Dipersilakan. Selamat sejahtera, saya Qian Ning dari Sekolah SMK Bandar Utama Damansara 3. Itu dia Ong Chien Yen dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Kita dah perkenalkan ke semua pelajar. Dan sekarang ini kita nak tanya cikgu lah, untuk subjek ni kan, apa tips yang paling penting cikgu nak sampaikan kepada mereka semua yang sedang menonton? Membaca, berfikir, barulah menjawab. Itu dia. Itu dia. Amalan yang patut diamalkan oleh pelajar. Betul. Dan malah bukan pelajar sahaja ya cikgu. Dah habis sekolah pun kena sering membaca juga untuk menimba ilmu pengetahuan kita. Betul Wani, betul. Ya, okey. Sekarang ini kalau anda semua dah tak sabar lagi nak belajar bahasa Melayu, nak dapat teknik daripada Cikgu Rohaiza, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya suka subjek Bahasa Melayu kerana dalam subjek ini dapat mengasah bakat saya dalam bidang penulisan. Saya mempelajari pelbagai teknik penulisan sama ada karangan, rumusan dan pemahaman. Saya juga dapat membaca karya novel iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif bin Talib yang merupakan salah satu komponen sastra yang saya pelajari dalam bahasa Melayu. Hal ini secara tidak langsung menanam semangat cinta ke negara dalam diri saya. Saya berharap agar saya mendapat A+ nanti dalam subjek Bahasa Melayu. Saya suka subjek Bahasa Melayu kerana saya dapat meningkatkan pengetahuan saya dalam isu semasa yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan semangat patriotisme melalui tema yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu. Selain itu, saya juga dapat mengasah kemahiran saya dalam bidang penulisan karya sastera apabila saya membaca pelbagai genre dalam antologi Jaket Kulit Kijang dan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Saya juga rasa seronok belajar Bahasa Melayu dengan cikgu Bahasa Melayu saya yang sangat berpengalaman dalam subjek ini. Doakan saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, saya suka belajar Bahasa Melayu kerana banyak perkara yang dapat saya pelajari dalam Bahasa Melayu. Menulis karangan, bertutur secara bertata susila dan juga seni bahasa adalah antara perkara-perkara yang saya telah pelajari dalam Bahasa Melayu. Saya juga telah menghasilkan beberapa buah sajak yang merangkumi perkara yang berlaku di persekitaran saya. Oleh sebab itulah, saya suka belajar Bahasa Melayu dan berharap agar mendapat keputusan cemerlang A+ dalam Bahasa Melayu. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita Puan Rohaiza Omar selaku jurulatih utama Bahasa Melayu dari SMK Puchong Perdana Selangor. Baik, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek ini dan rata-rata daripada mereka sangat gemarkan subjek ini cikgu sebenarnya. Dan hari ini kita nak fokus pemahaman petikan sastra. Ya, betul. Dan Wani nak tanyalah para pelajar cikgu kat rumah ni semua dah sedia ke belum ni nak ikuti pembelajaran kita hari ni? Kalau dah sedia tunjuk thumbs up macam ni. Okey. Okay, nampaknya mereka dah bersedia. Anda di rumah pun sudah bersedia. Kalau cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan cikgu. Wah, itu dia tanda bersedia daripada pelajar saya. Lagilah saya bersemangat. Baik, kita teruskan dia Wani ya. Boleh. Okey, hari ini saya akan mengajar tentang petikan sastra. Dalam petikan sastra ada cerpen, drama, puisi moden dan puisi tradisional. Sebab itulah di awal tadi saya berpantun. Itu dia. Itulah kaitannya. Baiklah. Jadi, apa yang saya nak kaitkan di sini ialah tema 5 memacu produktiviti. Okey, saya tunjukkan gambar yang pertama. Wani mesti tahu. Tahu cikgu. Tapi kita tanya pelajar kita dulu. Okey, boleh. Okey. Apa yang kamu lihat dalam gambar ni? Siapa tahu ni apa? Okey, Emeline. Apa tu Emeline? Saya tahu cikgu, setiap tahun ibu saya pasti akan membeli kuih ini untuk hidangan kami sekeluarga. Nama kuih ini ialah kuih bahulu. Kuih bahulu. Tepat sekali Emeline. Mesti peminat setia kuih bahulu ni. Selalu makan ni. Ya ke Wani? Okey, sedap. Baiklah, kita tanya Syaning. Syaning, pernahkah anda merasa kuih bahulu Syaning? Pernah cikgu, rasa kuih bahulu manis. Apabila makan rasanya seperti kek pula. Saya sangat suka makan kuih bahulu.
Lemak berkrim, manis, sedap kuih baulu ya. Begitulah. Kita tengok pula apakah kaitan kuih baulu ni dengan tema kita memacu produktiviti. Okay, kita tengok slide seterusnya. Ini jenis-jenis kuih baulu lah ni. Ada pelbagai perisa. Wani makan yang mana, Wani? Saya selalu makan yang biasa tu cikgu, paling sebelah kanan. Cikgu tunjuk yang pertama sekali tu. Baulu pandan coklat rice. Bukan? Tak. Baulu perisa asli. Yang sama dengan gambar cikgu sediakan tu. Kalau dibakar lagi sedap tu, Wani. Baik, kita teruskan. Baik, pertama sekali kita nak tahu apakah maksud memacu produktiviti. Itulah tema 5. Okey. Pertama kita akan tengok dulu maksud perkataan memacu. Ada yang dah angkat tangan tadi tu. Syangkaran, ada nak tanya ke? Saya nak jawab soalan. Wah, baru tanya dah jawab. Okey, silakan. Pada pendapat saya, memacu ialah menunggang. Hal ini kerana saya pernah mendengar rakan saya menyebut rangkai kata memacu kuda. Memacu itu ialah menunggang. Cuba kita dengar pula pendapat pelajar lain. Siapa yang nak bagi pendapat? Siapa ni? Ada yang nak bagi pendapat? Okey. Cikgu, pada pendapat saya, memacu ialah mempercepat atau melajukan suatu perkara. Sudah tadi ya, melajukan atau mempercepat sesuatu perkara. Jadi Syangkaran kata tadi, menunggang sebenarnya kedua-duanya betul. Cuma dalam konteks memacu produktiviti, jawapan yang lebih tepat adalah daripada Rushaidi. Okey, sekarang kita dah tahu maksud memacu. Kita tengok pula maksud memacu mengikut Kamus Dewan Perdana. Baik ya. Memacu bermaksud menggerakkan, mempercepat, melajukan ekonomi. Betul lah Rushaidi cakap tadi, mempercepat atau melajukan. Baik, memacu kita dah tahu maksud. Kita nak tengok pula maksud produktiviti. Siapa boleh berikan cikgu maksud produktiviti? Siapa nak cuba? Okey, Haziq. Pada pendapat saya, maksud produktiviti ialah barang-barang. Haziq berpendapat barang-barang. Ada pendapat lain? Okey, Xianing. Izinkan saya memberi pendapat, cikgu. Saya berpendapat bahawa perkataan produktiviti ialah pengeluaran. Baik, kita tengok jawapan yang sebenarnya, Wani ya. Apakah maksud produktiviti mengikut Kamus Dewan Perdana, Kamus Mutakhir daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, betul kata Sherning tadi. Bijak, mantap. Ada penghasilan atau pengeluaran. Jadi memacu aktiviti bermaksud boleh mempercepatkan pengeluaran atau penghasilan. Itulah saya kaitkan tadi dengan baulu. Kita tengok slide seterusnya. Bagaimana memacu produktiviti boleh dikaitkan dengan kuih baulu tu tadi. Okey, jom. Baik. Ada gambar lagi. Kita lihat tradisional vs modern. Apa yang anda nak lihat sebentar lagi? Okey, tetap kuih baulu. Okey. Baik, gambar 1. Gambar 2. Nampak tak perbezaan antara dua gambar ni? Cuba kita tanya pendapat pelajar kita. Jom. Siapa nak bagi pendapat ni? Okey, Syangkaran, dipersilakan. Cikgu, saya dapat melihat cara pembuatan kuih baulu yang berbeza. Gambar 1 menggunakan besi pemutar dan gambar 2 menggunakan mesin. Ini dikatakan besi pemutar ni. Kenapa agaknya? Sebab putar. Guna tangan. Putar guna tangan. Cuba kita dengar pula pendapat yang lain bagaimana. Mungkin ada idea lain. Okey, kita nak tanya ni. Alia. Gambar 1 ialah alat pemukul telur. Saya pernah menggunakan alat ini membantu nenek saya membuat kuih baulu. Lengur juga tangan saya. Cikgu menggunakan alat ini hampir 2 jam lamanya memukul telur dan ianya amatlah susah. Luahan perasaan ke tu? Okey, tapi bagus tu. Membantu nenek tu sangat bagus. Kita kata satu peranan ataupun sikap yang sangat mulia kan, Wani kan? Betul, cikgu. Okey, baiklah. Yang ini betul lah seperti pelajar saya cakap.
Baik ya, yang ini dinamakan pemukul telur, yang manakala ini menggunakan mesin. Mesti penghasilannya pun berbeza. Ya. Baik, kita tengok pula slide seterusnya. Masih lagi tradisional vs modern. Okey, kita tengok gambar. Gambar apa pula lepas ni? Okey, gambar satu, gambar yang kedua. Ya. Masih lagi kuih baulu ni. Ya, betul. Kerana kuih baulu saja, saya nak kaitkan dengan memacu produktiviti. Okey. Baik. Apakah perbezaan antara gambar yang pertama dan gambar kedua? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak bagi perbezaan ni? Siapa nak bagi perbezaan? Ada tak? Kalau tak ada, kita kena pilih seorang, cikgu. Boleh. Saya nak pilih Rushaidi. Rushaidi. Silakan Rushaidi. Kita antara gambar satu dan gambar dua. Ya, gambar satu ni apa dia gambar dua? Gambar satu menunjukkan dia mesin, dia masak guna kuali. Kuali. Ni kuali. Gambar dua menunjukkan dia masak menggunakan mesin. Mesin. Ya. Okey, sebab kaitkan dengan tadi. Ini bukan kuali ya, anak murid sekalian. Yang ini dinamakan acuan tembaga. Kalau orang zaman dulu dia gunakan acuan tembaga. Acuan tembaga. Dan di atasnya diletakkan sabut. Sebab itu kuih baulu zaman dahulu wangi. Okey. Dan lain rasanya berbanding menggunakan ketuhar. Namun apabila dibakar dengan menggunakan cara lama, penghasilan dia bagaimana? Sedikitlah kan? Ya. Dia kena bakar satu acuan. Katakan satu acuan ni dia dapat berapa? Berbanding kita menggunakan ketuhar. Sekali masuk mungkin dalam 50. Betul? Boleh siap banyak terus. Ya, betul. Jadi, dengan penggunaan teknologi moden, kita dah boleh memacu produktiviti kuih baulu. Itulah kaitannya. Okey, seterusnya. Baik, saya nak kaitkan dengan pemahaman petikan sastra. Okey, pemahaman petikan sastra yang mana apabila menggunakan teknologi, mestilah kita menggunakan tenaga manusia. Betul tak Wani? Betul, cikgu. Mesin tak boleh bergerak sendiri kan Wani? Ya. Mesti ada yang mengendalikannya. Baik, saya kaitkan dengan petikan sastra. Sebelum kita masuk pemahaman petikan sastra, kita tengok dahulu format soalan. Baik. Pemahaman petikan sastra termasuk dalam kertas 2. Sebab saya tanya pelajar saya, kalau pemahaman petikan sastra masuk dalam kertas berapa? Kertas 1, cikgu. Kertas 2 ya, kertas 2. Baik. Dalam kertas 2 ni tergolong dalam bahagian B pemahaman. 35 markah. Ada petikan umum. Okey. Ada petikan umum, kita pergi balik ya. Dah terlepas dah ni sebenarnya ni. Okey, boleh cikgu. Kita pergi balik yang kat depan. Cikgu mungkin boleh tekan back. Back. Dekat remote tadi. Mana pergi tadi? Ni dia. Tu dia. Okey, macam mana boleh ke depan sangat tu? Hilanglah surprise saya. Okey. Kemudian ada soalan 6, soalan 7, soalan 8. Dan pemahaman petikan sastra dikategorikan sebagai soalan 7. Ya. Cuma jumlah markahnya bergantung, markah besar 35. Okey, seterusnya. Dalam kertas 2, Kak Mani, okey, dan pelajar sekalian, kemahiran membaca sangat dititik beratkan. Sebab itu 60% membaca, menulis 40%. Ya. Okey, nanti kita akan tengok soalan dia bagaimana. Baik, seterusnya. Terdapat 2 jenis bahan. Satu, petikan bahan prosa. Yang kedua, bukan prosa. Wani tahu tak bahan prosa tu apa, bukan prosa tu apa? Bahan yang diberikan untuk kita baca sesuatu penyataan itu, betul ke cikgu? Nanti kita tanya pelajar kita macam mana. Mungkin kita mereka dengar tahu pendapat mereka. Okey. Baik. Siapa nak berikan jawapan? Jawapan untuk apa itu bahan prosa dan bukan prosa? Apakah bukan prosa?
Okey, kita nak tanya Emeline. Emeline? Saya tak pasti, cikgu. Alamak, saya tak pasti, cikgu. Siapa nak cuba? Siapa yang pasti? Tak apa. Cuba, kalau salah tak apa. Kita belajar dari kesilapan. Kita nak tanya Yang penting Alia. berani. Saya rasa bahan prosa ialah bahan seperti sajak, cerpen dan puisi, cikgu. Bahan prosa ialah sajak, cerpen dan puisi. Dah campur tu. Bahan prosa ialah cerpen atau drama. Okey. Manakala bahan bukan prosa ialah puisi tradisional atau sajak. Ya. Begitulah ya kategorinya. Okey. Jadi semua dah jelas. Kena ingat tu apa yang cikgu bagi tahu tu. Kena ingat kan? Baik. Seterusnya. Ingat, simpan, tutup. Nanti semasa peperiksaan SPM buka balik. Okey, buka balik. Baik, seterusnya. Standard pembelajarannya kemahiran membaca. Inilah ya. Dan aspek seni bahasa. Baik, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok bentuk soalan. Kita tengok bentuk soalan. Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut menggunakan ayat anda sendiri. Dalam arahan soalan pun dah sebut. Baca bahan-bahan di bawah. Bermaksud ada berapa bahan? Satu? Betul? Satu bahan. Satu bahan. Tapi di sini ditulis bahan-bahan. Bermaksud? Ada lebih daripada satu. Ya, betul Wani. Bijak Wani. Okey. Baik, bahan satu. Ikrar orang muda. Yang ini ialah sajak. Okey, sajak. Okey. Baik. Boleh bantu saya baca? Boleh bantu cikgu baca? Siapa nak baca ni? Siapa nak baca sajak? Shining. Okey. Silakan Shining. Aduhai orang muda, bukanlah pagi dini dengan pemikiran. Ukirkan tanah Nusa yang tercinta dengan belati kebijaksanaan. Bersama naskah keimanan, lalu kalian harus berlari, meminta cahaya sebelum kelam menerpa, serta duga dan cabar senja. Anak muda dengan minda perkasa, syarat melimpah fakta, gaulkan teori waspada, sambil melangkah, sambil berdoa. Biar perjuangan ke destinasi menyala obor cintanya. Baik, bahan satu ni ada sambungannya ya Wani ya. Kita tengok slide seterusnya. Siapa nak bantu saya baca pula untuk rangkap yang ketiga dan rangkap keempat? Okey, Rushaidi. Tandakan dalam takwim usiamu, anak muda yang tabah dan berani. Ini perjalanan untuk membina wajah. Kentalnya figuratif kendiri, hampa putih mata memecik cahaya yang sakti. Daripada sumpah setia kepada pertiwi, bukanlah segala pintu hakiki, dari semua pintu dimensi, dalam tingginya imajinasi. Baiklah, sajak ini ditulis oleh Saudara Solihin Osman, Kanga Perlis, yang saya ambil ataupun saya petik daripada Dewan Siswa Bilangan 11 2018. Baik, kita tengok pula bahan yang kedua. Sebab pelbagai bahan. Bahan yang kedua. Baik, boleh bantu cikgu bacakan bahan ini? Okey, Emeline. Hakim merancang agar tanah Pak Kadok dapat dimanfaatkan. Dia memutuskan untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan sebuah syarikat besar. Syarikat ini beroperasi dan terkenal di seluruh dunia sebagai Global Chicken. Global Chicken menubuhkan cawangan di Malaysia dengan rangkaian jasa agrikultur atau nama singkatnya Raja. Hakim membuat keputusan memasuki bidang penternakan bersandarkan beberapa faktor. Dia selalu sangat mendengar para menteri dan para ekonomi berkata, pada masa sekarang ini, kerajaan sangat mementingkan aktiviti pengeluaran makanan. Negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan. Baik, saya uji tentang bahan ini. Apa yang para menteri dan pakar ekonomi berkata? Boleh pelajar saya jawab? Siapa nak cuba jawab? Okey, cikgu pilih seorang cikgu. Nampaknya Alia tadi nak angkat tangan tadi tu. Okey, silakan Alia.
Para menteri berkata, pada masa sekarang ini, kerajaan mementingkan aktiviti pengeluaran makanan. Negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan. Mengeluarkan lebih banyak makanan, bukan mengimport makanan. Itu ada memacu produktiviti Wani. Betul cikgu. Okey, Alia dah bagi tahu jawapan dia dan kita nak discuss lebih lepas ini cikgu. Tapi sebelum tu kita nak bagi mereka berehat seketika lah. Bagi mereka tarik nafas dulu, refresh balik minda mereka untuk sama-sama menjawab soalan yang lain lepas ini. Dan jangan ke mana-mana anda yang di rumah kerana kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita Cikgu Rohaiza Omar dari SMK Puchong Perdana dan 6 orang pelajar dari 3 sekolah yang berbeza untuk sama-sama belajar bahasa Melayu khususnya dalam pemahaman petikan sastra. Baik cikgu, kita nak teruskan dengan perbincangan kita sebentar tadi. Dipersilakan. Baik, tadi kita dah bincang tentang bahan yang kedua, tapi slide yang pertama Wani. Kita ada satu lagi sambungan untuk petikan yang ini. Baik, kita teruskan. Baiklah. Cikgu nak seorang tolong bacakan boleh? Okey, Syangkaran. Terima kasih Syangkaran. Sejak dahulu, dia sering mendengar pidato, tuan-tuan dan puan-puan. Sebahagian besar bahan makanan rakyat kita adalah bahan makanan yang diimport. Sedangkan kita ada ratusan ribu ekar tanah yang terbiar kosong dan tidak produktif. Mengapakah kita bergantung kepada beras, ikan, daging, ayam dan sayur-sayuran import? Keadaan ini akan membahayakan kita kalau terjadi sesuatu bencana. Kerajaan mengutamakan bidang pengeluaran makanan kerana ini soal keselamatan negara. Okey, terima kasih Syangkaran. Jadi bahan yang kedua ini saya petik daripada cerpen Kado Ayam dan Raja yang ditulis oleh sastrawan negara kita Zurina Hassan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul yang dikaji oleh para pelajar tingkatan 4. Jadi di sini kita dah ada 2 bahan. Bahan yang pertama sajak, bahan yang kedua cerpen. Saya tambah lagi satu bahan. Sebab bahan-bahan tak ditentukan sama ada 2 atau 3, bergantung pada kehendak soalan ataupun bahan yang diberikan. Baik, kita teruskan. Bahan yang ketiga. Gurindam Tonggak 12. Siapakah yang nak membantu cikgu untuk bergurindam? Siapa nak? Okey, Alia. Silakan. Gurindam Tonggak 12. Hendak pandai menghargai masa, jangan dinanti esok lusa. Ketekunan akan membawa kejayaan, kegigihan bekerja dengan keupayaan. Wajah ceria keseronokan bekerja, usah berduka bermuram duja. Hidup dalam kemuliaan kesederhanaan, bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Ketinggian peribadi jadi amalan, ketulusan hati jadi bekalan. Kekuatan sifat baik hati bertimbang rasa dan simpati. Terima kasih Alia. Untuk bahan 3 juga ada sambungannya. Okey, panjang pemahaman petikan sastra. Okey, seterusnya yang terakhir, siapakah lagi yang belum membantu cikgu? Haziq. Saya. Silakan. Pengaruh kepimpinan melalui teladan. Baik buruk jadikan sepadan. Menjadi kewajipan menjalan tugas. Walaupun sederhana tetapi tegas. Kebijaksanaan berhemat perlu diutama, tidak membazir teliti saksama. Keutamaan kesabaran, fikiran tenang, perkara susah menjadi senang. Peningkatan bakat diberi sokongan, tunjukkan kebolehan, jadikan dorongan. Nikmat mencipta budaya kreatif, perkembangan bakat semoga aktif. Kembangkan bakat semoga aktif. Baik Haziq, terima kasih. Jadi bahan yang ketiga ini saya ambil daripada antologi Degahayu Bahasaku, yang terbekal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2011. Jadi kita ada berapa bahan Wani? Kita dah ada 3 bahan. Apa dia Wani yang pertama? Kita ada sajak, kita ada cerpen dan kita ada antologi. Gurindam. Dipetik pada antologi. Betul. Itu dia. Confuse dah cikgu. Okey, tak apa Wani. Baik, kita tengok
soalan yang pertama. Soalan pertama, pemahaman petikan sastra. Bagaimanakah bentuknya? Baik, kita tengok ya. Soalan yang pertama, kita tengok. Berdasarkan bahan dua. Bahan dua tadi apa? Siapa tahu bahan dua tadi apa? Bahan dua tak silap saya cerpen. Bijak. Mantap. Okey, cerpen. Rushaidi pun cakap cerpen. Betul. Haziq pun jawab cerpen tadi. Wah, Haziq pun sama. Bagus. Bermaksud mereka peka. Ya. Baik. Berikan maksud rangkai kata membuat keputusan. Jadi soalan yang pertama merupakan ialah soalan yang mengaju pelajar tentang maksud rangkai kata. Okey, dua, maka. Baik. Apakah yang kamu tahu tentang maksud membuat keputusan? Siapa nak jawab yang ini? Rangkai kata membuat keputusan. Rasanya tunggu mereka menulis sekejap tu. Mereka sedang menulis tu. Nampaknya semua sedang menulis. Semua sedang menulis tu. Apa yang anda tuliskan itu boleh berkongsi dengan kami? Kongsikan segera. Okey. Okey, semua zoom out sedikit. Jauh sikit pada kamera supaya kita dapat baca. Baik. Okey, jom kita nak tengok. Haziq kata menetapkan keputusan. Alia seorang yang membuat keputusan. Syangkaran membuat pertimbangan. Emeline menetapkan ketentuan. Rushaidi tetap ketentuan dan Chianing menentukan sesuatu pertimbangan. Wow, semua jawapan yang berbeza, cikgu. Ya, mari kita tengok jawapan yang sebenar. Terima kasih Wani, tolong bacakan untuk semua. saya tadi jawapannya. Baik, kita tengok jawapan. Apakah maksud yang ini ya? Yang ini ialah saya keluarkan ayat yang ada perkataan membuat keputusan. Hakim membuat keputusan memasuki bidang penternakan bersandarkan beberapa faktor. Jadi untuk menjawab soalan rangkai kata membuat keputusan mesti tengok daripada konteks ayat itu sendiri. Baik, kita tengok ya. Baik, menurut Kamus Dewan Perdana halaman 329 membuat ialah menetapkan atau mengambil. Siapa betul? Siapa betul? Siapa ada betul tadi? Cuba tengok. Tunjuk sebagai bukti. Menetapkan atau mengambil. Siapa betul? Yang pertama sahaja. Menetapkan keputusan. Berapa orang yang betul? Haziq. Menentukan 2 orang yang betul. Baik, kita tengok pula maksud keputusan. Ketetapan atau ketentuan atau pertimbangan. Siapakah yang betul? Siapa jawab ketentuan dan pertimbangan tadi? Cuba tunjukkan. Cikgu tak percaya ni. Semua tunjuk balik jawapan. Baik, menetapkan ketentuan. Jadi siapa yang betul? Syangkaran, Chianing, Rushaidi dan Emeline. Tapi Syaidi tulis tetap ketentuan. Ya, tetap ketentuan. Salah Syaidi. Dia kena menetapkan ketentuan. Jadi apabila yang pertama tu tetap tu salah, maka belakang pun salah. Salahlah juga. Jadi kena berhati-hati dengan imbuhan kata, ya cikgu? Ya, betul. Imbuhan je. Sebab setiap perkataan itu membawa maksud yang berbeza. Ya, betul. Contoh baik, mungkin sifat, mungkin sihat. Ya. Kalau membaiki, perbuatan membaiki pula. Betul. Jadi kerana adanya imbuhan tersebut boleh membawa maksud yang berbeza. Ya, itu dia. Baik. Soalan pertama. Okey, apa pesan saya? Ini jawapan yang lengkapnya. Okey, cikgu nak tunjukkan pesan saya. Pastikan menulis sebahagian arahan soalan. Apa yang dimaksudkan sebahagian arahan soalan? Ini soalan kan? Jadi, berdasarkan bahan 2, maksud rangkai membuat keputusan ialah setengah pelajar hanya menulis menetapkan ketentuan sahaja. Jawapan yang pendek. Tidak gramatis. Boleh menyebabkan markah kurang. Begitu. Baik, jangan dihuraikan maksud rangkai kata. Sebaliknya berikan saja maksud rangkai kata mengikut konteks. Tadi saya dah nampak salah seorang yang memberikan jawapan menghuraikan. Yang mana tadi? Cuba pamerkan semula. Okey, semua tunjuk kembali jawapan. Adakah Alia seorang yang membuat keputusan? Ya, betul. Seseorang yang membuat keputusan itu dimaksudnya menghuraikan maksud rangkai kata. Ya. Baik, kita teruskan soalan seterusnya. Soalan kedua. Soalan kedua, berdasarkan semua bahan. Yang mana? Berdasarkan semua bahan, nyatakan sikap-sikap yang perlu ada pada generasi
mudah untuk dijadikan pegangan hidup. Bermaksud jawapannya ada dalam ketiga-tiga bahan. Ya. Jadi pelajar kena baca. Sebab itu kemahiran membaca 60%. Ya, betul. Baik, seterusnya ya. Kita tengok. Saya ambil sebahagian aja. Saya ambil yang ini saja. Saya nak dengar suara Wani membaca, boleh Wani? Okey, boleh. Merdu sungguh suaranya. Aduhai orang muda, bukalah pagi ini dengan pemikiran. Ukirkan tanah masa yang tercinta dengan belati kebijaksanaan. Bersama naskah keimanan, lalu kalian harus berlari memintas cahaya sebelum kelau menerpa serta duga dan cabar senja. Terima kasih Wani. Itu dia dramatis saja itu. Kalau deklamasi, aduhai orang muda, bukalah pagi ini dengan pemikiran. Begitu. Ya, itu baru betul cikgu. Deklamasi. Ya. Hari ini kita bukan nak belajar deklamasi, kita nak belajar menjawab soalan ini. Baik, apakah sikap yang perlu ada pada generasi muda dalam bahan yang pertama? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kita ada Rushaidi dengan Channing. Kita minta Rushaidi dululah jawab. Rushaidi dulu. Masyarakat sekarang kena ada sikap positif, cikgu. Sikap positif. Apa sikap positifnya Syaidi? Macam menolong orang. Menolong orang. Syaidi kata menolong orang. Okey, Channing tadi? Channing? Jawapan Channing pula? Cikgu, pada pendapat saya, generasi muda perlu bersikap bijaksana dan suka berfikir. Bagaimana Channing berpendapat sedemikian? Kerana ada perkataan kebijaksanaan dalam sajak. Di sini kita dah boleh dah ambil. Yeah. Bahan daripada perkataan kebijaksanaan ni, kita dah boleh dah ya Syaidinya ambil sikap positif yang ada pada generasi muda. Jadi, apabila diambil nilai ini kebijaksanaan, maka jadilah bijaksana apabila dikaitkan dengan sikap. Generasi muda perlu bijaksana. Okey, dan mempunyai iman yang teguh. Betul. Okey, bagus Rushaidi dan Channing. Baik kan? Channing tadi ya? Okey, tahniah Channing. Baik, seterusnya, itu dia bijaksana ya. Seterusnya, bahan yang kedua. Kita tengok bahan yang kedua. Bahan yang kedua tadi ialah cerpen. Saya ambil satu perenggan saja daripada sini. Untuk kita kaji, apakah sikap yang perlu ada pada generasi muda dalam bahan ini. Baik, siapakah yang mahu memberikan pendapat? Emeline. Okey, silakan Emeline. Pada pendapat saya, sikap yang perlu ada pada generasi muda untuk dijadikan pegangan hidup ialah generasi muda perlu berani membuat keputusan untuk menceburi bidang pertanian. Perlu berani ya Emeline. Mana perkataan beraninya Emeline? Jika dalam sajak tadi ada perkataan kebijaksanaan, nilai kebijaksanaan dan kita boleh jadikannya sikap bijaksana. Manakala kat sini ataupun di sini tiada perkataan berani. Yang manakah frasa yang menunjukkan kamu berani mengatakan bahawa iaitu ialah sifat berani Emeline? Kat mana Emeline nampak dia mengatakan seolah-olah berani? Memutuskan. Memutuskan. Maksudnya hakim ni berani memutuskan untuk menternak ayam. Betul Emeline. Bijak. Bagus Emeline. Baik. Kata terselindung di sebalik perkataan itu. Baik, kita seterusnya. Okey, berani membuat keputusan. Betul lah ni? Okey, betul. Baik, seterusnya. Bahan yang ketiga. Apa tadi? Gurindam. Baiklah. Gurindam. Okey. Baik, siapa yang nak memberikan sikap yang ada pada generasi muda dalam gurindam ini? Silakan. Okey, Shankaran dan Alia. Kita minta Shankaran dulu. Okay. Cikgu, sikap positif yang dapat saya cari dalam gurindam tersebut adalah sikap yang pandai menghargai masa. Bagus Shankaran. Ada di dalam petikan. Ada lagi? Satu lagi, Alia nak cuba? Silakan Alia. Pada pendapat saya rasa sikap yang perlu ada ialah tekun semasa bekerja dan gembira semasa bekerja.
Semasa bekerja kena gembira. Wani gembira, Wani? Gembira, cikgu. Saya pun gembira. Ya, kalau kita tak gembira, macam mana kita nak teruskan pekerjaan kita? Betul. Baik. Untuk gurindam ni senang nak mencari sikap positif sebab dalam setiap rangkap ni ada. Betul. Okey. Jadi sekarang kita dah kaji ketiga-tiga bahan. Apabila kita dah kaji ketiga-tiga bahan, cantumkannya menjadi satu jawapan yang lengkap. Ya. Baik, kita tengok jawapan. Sebelum kita nak tengok jawapan selepas dicantumkan ketiga-tiga bahan itu, kita nak berehat seketika lah dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri, dan kini kita sudah tiba di penghujung segmen cikgu untuk kita sama-sama kita sambungkan, cantumkan jawapan yang cikgu akan tunjuk sebentar nanti. Dan pelajar di talian semua masih okey, masih bersemangat ni nak jawab soalan daripada Cikgu Rohaiza. Kalau semangat tunjuk thumbs up. Okey, kalau mereka semangat, anda di rumah pun sudah bersedia. Apa kata kita teruskan dengan sesi kita? Dipersilakan cikgu. Terima kasih Wani. Baiklah, kita teruskan. Baik, seterusnya jawapan lengkapnya ya. Inilah jawapan lengkapnya apabila kita cantumkan ketiga-tiga bahan. Ingat ya, mesti ada bahan satu, bahan dua dan bahan yang ketiga. Kerana berdasarkan semua bahan. Sekiranya tiada salah satu bahan, mesti tak akan dapat markah yang penuh. Baik Baik. Kita minta tolong belajarlah, tolong bacakan jawapan lengkap ni. Boleh. Siapa nak baca ni jawapan? Ni tak payah jawab, anda tinggal baca je jawapan itu. Siapakah yang nak membantu cikgu? Haziq. Silakan Haziq. Berdasarkan bahan satu, sikap yang perlu ada pada generasi muda untuk berjaya dalam kehidupan ialah generasi muda perlu membangunkan tanah air dengan berfikir secara bijaksana dan iman yang teguh. Berdasarkan bahan dua pula, generasi muda perlu berani membuat keputusan untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian. Seterusnya, dalam bahan tiga, sikap yang perlu ada pada generasi muda untuk dijadikan pegangan hidup ialah generasi muda seharusnya bijak menggunakan masa dan tidak menangguh-nangguhkan sesuatu tugas. Itulah jawapan yang lengkap je. Dengar pesan daripada saya. Pesan saya ataupun pesan guru, jangan lupa tulis sebahagian arahan soalan seperti yang cikgu sebut tadi. Seterusnya, tulis jawapan daripada setiap bahan. Sekiranya ada dua bahan, kedua-dua bahan tersebut perlu dicari jawapannya. Sekiranya ada tiga, carilah dalam ketiga-tiga bahan dan terjemahkanlah dalam bentuk jawapan yang lengkap. Dan yang ketiga, gunakanlah penanda wacana agar jelas kesinambungan isi. Jadi di sini cikgu gunakan seterusnya. Baik. Teruskan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ini dinamakan sebagai bentuk soalannya ialah pemikiran kritis. Kemahiran berfikir aras tinggi, pemikiran kritis. Baik. Apa yang kritisnya? Remaja ialah pemangkin kecemerlangan negara dalam pelbagai bidang. Sebagai remaja, apakah sumbangan anda untuk memastikan kecemerlangan negara? Sumbangan anda. Ya. Kena fikir sendiri ni cikgu. Dekat dengan pelajar ni. Ya. Sebelum tu, cikgu kenalkan dahulu teknik. Baik. Dah namanya kemahiran membaca 60%, maka kita perlu membaca soalan dengan teliti. Ya. Jadi, cikgu perkenalkanlah selalu yang cikgu gunakan ya, untuk ajar pelajar saya tu, pelajar cikgu. Pertama, kita cari siapa dalam soalan. Jadi, dalam soalan ni, anda. Apabila anda, maka jawapannya saya. Di sini ada kekeliruan. Remaja ke anda? Maka kena baca betul-betul arahan soalan. Yang kedua, apa arahan? Nak apa sebenarnya? Anda ni nak buat apa? Jadi di sini ada sumbangan. Cari sumbangan. Baik, seterusnya cari isu atau temanya. Apa temanya?
Di sini dah kata kecemerlangan negara, di sini pun kecemerlangan negara ditekankan. Maka apabila dipendekkan jadilah SAT. Wani orang mana? SAT. Saya orang KL, kampung Orang Sabah. KL. Kalau Satna ni biasa orang mana Wani? Orang Tawau, cikgu. Oh, Satna. tu pasal. Satna, baik. Jadi bermaksud, ada kaitan tu. Satna bermaksud fikir sebentar. Sebelum terus menjawab. Baik, kita teruskan ya. Jadi kita terjemahkan dalam bentuk jawapan. Dah pendek kan, kita terjemahkan dalam bentuk jawapan. Baik. Alia boleh tolong bacakan Alia? Sebagai remaja, sumbangan saya untuk memastikan kecemerlangan negara ialah saya akan belajar bersungguh-sungguh agar berjaya dalam pelajaran dan dapat membantu kecemerlangan negara dalam pelbagai bidang. Selain itu, saya akan menguasai pelbagai kemahiran agar dapat menggunakan kemahiran itu untuk memastikan pencapaian negara terus cemerlang. Seterusnya, saya tidak akan melibatkan diri dalam masalah sosial kerana boleh merancangkan kecemerlangan negara. Baik. Ada 3 ya. Belajar bersungguh-sungguh. Jadi siapa? Saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya apa? Supaya berjaya dalam pelajaran dan dapat membantu kecemerlangan negara. Jadi jawapannya lebih berfokus. Saya masukkan tema dalam jawapan. Inilah teknik SAT yang saya ajar pada pelajar. Jadi disebabkan subjeknya telah dinyatakan di sini, maka ketiga-tiganya saya lah. Betul. Cuma yang berbeza hanyalah sumbangannya. Sumbangannya berbeza. Berbeza kategori. Ada yang belajar bersungguh-sungguh, ada yang menguasai pelbagai kemahiran, ada yang tidak akan melibatkan diri dalam masalah sosial. Syangkara, masalah sosial tu apa? Cikgu, contoh masalah sosial ialah vandalisme, punting sekolah, merokok dan gangsterisme. Bagus Syangkara. Baik, kita teruskan pada soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Soalan yang terakhir ni soalan baharu, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi penyelesaian masalah. Baik. Apakah masalah yang berlaku dalam keluarga ni? Syahidi, tolong bacakan Syahidi. Pada suatu malam, ibu bapa anda telah memanggil anda dan adik-beradik untuk berbincang tentang masalah kewangan yang dihadapi oleh mereka akibat pandemik COVID-19. Bapa anda yang menjadi tonggak keluarga pula telah berhadapan dengan pemotongan gaji, manakala ibu anda merupakan suri rumah sepenuh masa namun pandai memasak. Sebagai anak yang sulung, bagaimanakah anda dapat meringankan masalah kewangan keluarga? Berat sungguh masalahnya. Betul, berat sungguh masalah keuangan ni kan. Tanpa wang susah nak melakukan sesuatu. Betul. Jadi tindakan anda ialah apa? Sebelum itu kita tengok dulu, apakah masalah besar? Masalah besar yang dihadapi oleh keluarga ini. Masalah apa agaknya? Cuba cari. Nak kena selesaikan ni. Saya nampak di sini pemotongan gaji. Potong gaji. Pemotongan gaji. Okey. Jadi cuba tengok pelajar kita, dia cakap macam mana? Apakah masalah yang kamu dapat dalam situasi ini? Masalah kewangan. Jadi potong gaji akan memberikan kesan pada kewangan. Jadi masalah kewangan. Jadi tindakan anda ialah sebagai anak yang sulung. Kita aplikasikan teknik SAT tadi tu. S-A-T. Berfikir sebentar. S dia siapa? S dia anak yang sulung anda, bermakna yang saya. Yang mana satu? Anak yang sulung anda. Yang mana satu? Anda. Ada 2 ni. Anak yang sulung anda. Jadi jawapan nanti dalam bentuk yang bagaimana? Saya. Saya. Bagus Wani. Saya. Arahan soalan. Nak apa? Kita cuba tanya pelajar kita pula. Ada yang nak jawab? Okey, baik. Syaning. Ya. Saya rasa
A ialah cara atau langkah atau usaha kerana kata tanya bagaimana menunjukkan pertanyaan untuk cara. Baik. Bagaimanakah? Cara lah. Okey. Cara atau langkah. Jadi, saya nak buat apa? Jadi, apakah tema dia tadi? Masalah keuangan. Saya ni perlu buat apa untuk membantu keluarga dalam masalah keuangan. Jadi, apakah bentuk bantuan yang kamu nak berikan? Sebab soalan ni saya banner sendiri supaya dekat dengan pelajar dan situasi sekarang. Ya, okey. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh tunjukkan jawapan kerana kita sudah masa sudah mencemburui kita cikgu. Baik, terus cemburu betul. Baik, sebagai anak sulung, cara saya untuk meringankan masalah kewangan keluarga saya ialah saya akan mengamalkan budaya berjimat cermat. Pertama, agar dapat mengurangkan masalah kewangan. Selain itu, saya akan mempromosikan masakan ibu. Kenapa? Sebab ibunya pandai memasak. Dah ada simulasi kat situ. Kan? Dan seterusnya saya akan menasihati adik-adik agar mengamalkan cara hidup bersederhana dalam perbelanjaan. Supaya dapat mengurangkan beban keuangan yang ditanggung oleh bapa. Itu jawapan yang lengkap untuk soalan penyelesaian masalah. Itu dia. Jadi kita dah selesai untuk membincangkan kesemua soalan-soalan yang diberikan oleh cikgu hari ini. Dan itulah dia, Wani harap anda semua dapat mengambil segala ilmu dan input yang diberikan oleh Cikgu Rohaiza Omar selaku jurulatih utama Bahasa Melayu dari SMK Puchong Perdana. Dan Cikgu Wani ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah dikongsikan hari ini. Dan Wani juga ingin ucapkan terima kasih kepada pelajar dari SMK Puchong Perdana. Kita ada Nurul Alia, Haziq Aiman, Rushadi Azri, Emily Kristina. Dari SMK Damansara Jaya pula kita ada Syangkaran. Dan dari SMK Bandar Utama Damansara 3 kita ada Ong Chien Yen. Wani doakan all the best to you guys. Dan semoga kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Didik TV KPM. Hai, saya Puan Rashikin binti Saimin, ibu kepada calon SPM 2021 Daniel Amirul Ikhwan bin Tajul Arifin, berharap agar anda semua dapat memahami cara menulis jawapan bagi soalan pemahaman petikan sastra yang telah disampaikan oleh Cikgu Rohaiza Omar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Saimi bin Muhammad Rashid, bapa kepada Muhammad Afiq Haziq bin Muhammad Saimi, berharap agar anda semua memahami cara menjawab soalan pemahaman petikan sastra yang telah disampaikan oleh cikgu anda. Gunakanlah teknik yang diajar untuk menulis jawapan yang terbaik. Elakkan kesilapan dalam menulis jawapan. Bacalah soalan dengan teliti supaya jawapan yang ditulis menepati kehendak soalan. Saya sentiasa mendoakan agar semua calon SPM 2021 termasuklah anak saya sendiri akan memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Salam sejahtera. Saya OTC Guru Tarikh SMK Puchong Perdana berdoa anak-anak murid berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Seperti yang diketahui, pantun sajak cerpen, novel dan jurnal sastra yang lain sememangnya warisan yang perlu dipelihara agar tidak ditelan zaman.